Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara? InsyaAllah. Boleh dengar, kita mulakan insyaAllah. Saya pernah, saya berdarah tu sebab kena mainan sakit tajam. Abang saya sangat tajam. Saya kan, abang saya kan, dia pernah curi kat saya. Tapi, Baik. dia pernah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita sekali lagi bertemu dalam perkongsian mingguan kita. Lalu kita berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini, Sayyidul Ayyam, iaitu hari Al-Jumu'ah. Dan ada dua qiraat, boleh baca Al-Jumu'ah, boleh baca Jum'ah. Okey, kita kan biasa sebut dalam bahasa Malaysia kita sebut Jumaat. Okey, dalam bahasa Arab dia boleh jadi Jum'ah, dia boleh jadi Jumu'ah. Okey, baik. Dan alhamdulillah kita masih lagi dalam tajuk kita di mana kita dalam asbabun nuzul. Kita tak masuk lagi dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang kita tak masuk lagi dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita masih lagi di permulaan. Kadang-kadang orang tertanya-tanya, Ustaz, kenapa kita kena belajar tentang permulaan? Kena belajar tentang muqaddimah. Belajar tentang cara berinteraksi, kaedah-kaedah memahami asbabun nuzul, tokoh-tokoh dalam asbabun nuzul. Kenapa kita kena belajar tentang mereka ni? Sebab kadang-kadang bila kita dapat ilmu, bila kita dapat benda yang dah terhasil. Okey, contohlah bila kita makan, di hadapan kita dah disiapkan makanan. Dan bila kita makan, kita rasa kesedapan tu hanya pada makanan. Tanpa kita memikirkan bagaimana makanan tu terhasil. Nasi yang kita makan, kita tak pernah fikir kepenatan petani. Masa kita makan, ada tak orang fikir tentang petani dia? Bila kita bazir makanan kita buang nasi kita dalam tong sampah. Ada tak kita fikir tentang petani yang susah nak dapatkan nak tanam padi, kemudian nak dapatkan beras, kemudian orang-orang yang berusaha untuk menghasilkan makanan tersebut, orang-orang yang tolong masak untuk kita, walaupun beli kat kedai pun kalau tak ada orang nak masak, maka kita tak dapat benda tu. Lalu bila kita tak tahu tentang latar belakang sesuatu, maka penilaian kita ataupun benda yang kita nampak adalah sekadar jawapan tu je. Kita rasa seronok terhadap benda tu je. Ya, memang kita kena seronok. Sebab apa? Kita belajar tentang Al-Quran. Kita belajar tentang ayat-ayat ni, dia ada sebab-sebab penurunan dia. Dia ada kisah-kisah di sebalik ayat ni. Ya, memang kita gembira, kita rasa ada satu penambahan ilmu pada kita. Tapi nilai ilmu tu kita tak akan dapat rasa, melainkan setelah kita tengok tentang keadaan ataupun tata cara bagaimana kita nak dapatkan asbabun nuzul. Maka kerana tu kita masih lagi berada di dalam muqaddimah, dan insya-Allah setelah kita selesai daripada muqaddimah ini, kita akan mula masuk pada perkongsian kita berkaitan dengan ayat-ayat yang ada asbabun nuzul dia. Bukan semua ayat ada asbabun nuzul. Macam kita cerita hari tu, ada ayat-ayat yang nuzul dia adalah ibtidaan. Dia turun, tapi turunnya adalah kerana sebab utama penurunan Al-Quran, iaitu nak menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini setelah kita lalu pada sesi-sesi yang sebelum ni di mana kita dah bercerita tentang bentuk-bentuk bentuk-bentuk asbabun nuzul, dan kita juga dah bercerita tentang perkembangan asbabun nuzul
bagaimana dia menjadi satu ilmu, okey, satu ilmu yang dikenali pada hari ini sebagai ilmu asbabun nuzul. Okey, dan pada hari ini insya-Allah kita akan tengok tentang tokoh-tokoh asbabun nuzul. Okey, asbabun nuzul disampai pada kita sebagai satu ilmu adalah antara bifadlillah awalan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahawa ilmu tu sampai pada kita, dan yang keduanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tokoh-tokoh ini, orang-orang ini yang menjadikan ilmu ini sampai kepada kita pada hari ini. Okey. Okey, lalu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okey, tokoh-tokoh asbabun nuzul yang akan kita tengok pada hari ini adalah yang pertamanya Al-Wahidi. Kalau kita bercerita tentang asbabun nuzul, ilmu asbabun nuzul, maka kita tak dapat lari daripada bercerita tentang sosok tubuh ini. Al-Wahidi. Al-Wahidi dalam ilmu Al-Quran dia adalah seorang yang tidak asing. Okay, kalau kita tengok sejarah kehidupan dia, nama dia Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi, dan dia dilahirkan di Naisabur. Okay. Dan dia hidup pada kurun yang kelima Hijrah. Okay. Kurun kelima Hijrah. Kurun kelima Hijrah ini adalah kurun ataupun tempoh satu silang masa di mana para ulama Islam sedang berkembang, dan perkembangan mereka tu tertumpu pada luar daripada kawasan negara pertama Islam. Negara pertama orang Islam adalah di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, yang pada ketika itu dikenali sampai ke hari ini dikenali sebagai Ardul Hijaz. Dipanggil Al-Hijaz. Hatta ada kiraat, ada cara bacaan atau lenggok bacaan yang nama dia Hijazi. Lahan Hijazi. Maksudnya cara bacaan yang bila orang dengar cara bacaan ni, orang tahu, oh ini orang yang duduk dekat Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Okay. Walau bagaimanapun, apabila berlalu zaman fatrah masuk kerajaan Uthmaniyah, masuk kerajaan Bani Umayyah, dan pada waktu kerajaan Bani Umayyah, negara Islam mengalami satu pembesaran yang hebat, dan kemudian sampai kepada kerajaan Abbasiyah yang lagi sempadannya terlalu besar. Okay. Dan pada kerajaan Abbasiyah inilah negara-negara Islam, para ulama Islam dia tertumpu pada satu kawasan yang kalau kita tengok kawasan ini adalah kawasan yang kebanyakan ulama Islam, terutamanya yang berkecimpung dalam dunia periwayatan, datang daripada kawasan ini. Kawasan ini nama dia Khurasan. Okay, kalau kita nak tengok kawasan Khurasan, kalau orang nak tengok peta dia, sekarang negara Khurasan dah tak ada. Wilayah yang besar nama dia Khurasan tu dah tak ada dah. Sekarang yang tinggal adalah negara yang ada tan-tan-tan. Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Okay, sampailah ke sempadan China. Itulah kawasan Khurasan. Okay, dan daripada kawasan Khurasan ini telah melahirkan para ulama yang terlalu banyak, terlalu hebat. Antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa tak kenal Al-Imam Al-Bukhari? Dia dilahirkan di Bukhara. Dan Bukhara ni kawasannya di tengah-tengah Khurasan. Okay, kalau Khurasan tu memanjang daripada timur ke barat, okay, maka Bukhara terletak di tengah-tengah. Okay. Adapun Al-Imam Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, maka Al-Wahidi ini dilahirkan di satu kawasan nama dia Naisabur. Dan kawasan Naisabur ni dia bukan kawasan yang pelik dan ajaib. Dia bukanlah kita kata dia suburban, bukanlah duduk kat kawasan pedalaman yang orang tak tahu apa dia kawasan Naisabur ni. Tapi Naisabur ni famous. Bahkan sebelum datang Imam Al-Wahidi ni, telah ada satu imam yang hebat daripada Naisabur, iaitu Imam Muslim Ibn Hajjaj, Abul Husain Muslim Ibn Hajjaj. Kalau kita tahu tentang Al-Bukhari, kita kenal tentang Bukhara, tempat kelahiran Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita kenal kitab Imam Al-Bukhari, iaitu Al-Jami' As-Sahih, maka kita akan tahu juga bahawa selepas daripada Al-Bukhari, maka datang satu kitab lagi yang kehebatannya tidak jauh daripada kitab Al-Bukhari, iaitu Sahih Muslim. Okay, Sahih Muslim. Dan penulisnya adalah Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi. Di mana Imam Muslim Ibn Hajjaj dilahirkan dan membesar di Naisabur.
Dan Naisabur ni kalau kita tengok peta Khurasan, dan Khurasan ni memanjang daripada kawasan barat ke daripada kawasan semenanjung dekat tanah Arab, dekat kawasan Iran tu, dia memanjang dan menuju ke arah China. Okay. Dan Naisabur ini adalah kawasan yang berada di tanah Iran. Dan pada ketika ini dia berada dekat bukan Iran, dia berada dekat Iraq. Okay, di mana Naisabur ni kalau kita tengok sekarang ni pada keadaan peta dunia sekarang ni, dia berada berhampiran dengan satu negeri di dalam Iraq yang nama dia Mashhad. Tak tahu Mashhad dekat Iraq ke atau dekat Iran. Tapi dulu Iraq dengan Iran ni satu kawasan yang sama, cuma dia dipisahkan oleh sempadan dunia sekarang ni. Okey, maka berpisah Iraq dan Iran, maka Naisabur berada di salah satu dekat satu bandar yang kawasan negeri yang nama dia Mashhad. Okey, Mashhad ni mungkin tengok dekat mungkin boleh Google tengok dekat sama ada dia ada dekat Iran ataupun dekat Iraq. Okey. Al-Imam Al-Wahidi dilahirkan di Naisabur, di wilayah Khurasan. Maka kalau kita dengar je orang lahir dekat Khurasan, maka automatik otak kita akan fikir dia lahir dalam keluarga ilmu, dalam suasana ilmu. Sebab Khurasan adalah pusat perkembangan ilmu pada waktu tu. Okay, di mana di Khurasan ini adalah salah satu daripada kalau kita tengok zaman Abbasiyah dia mengembangkan ilmu dia melalui sekolah-sekolah. Okay, dan sekolah yang paling terkenal adalah sekolah Nizamiyah. Mungkin orang pernah dengar tentang sekolah Nizamiyah, di mana ada 8 sekolah Nizamiyah pada zaman kerajaan Abbasiyah. Mereka sekolah Nizamiyah ni kalau kita pergi dekat Amerika, dia akan sebut Ivy League. Kalau siapa pernah dengar Ivy League. Ivy League ni maksudnya universiti-universiti yang terkenal. Okay, yang mana siapa masuk dalam universiti ni, MIT ke, masuk pada Yale ke. So orang akan tahu ni Ivy League ni orang yang keluar Harvard ke, dia adalah orang yang hebat. So dalam kerajaan Islam pun pernah ada bentuk yang sama, iaitu sekolah-sekolah Nizamiyah. Dan sekolah Nizamiyah ni antara yang kita berterima kasih kepada Nizamul Mulk, antara Perdana Menteri Kerajaan Abbasiyah yang menggerakkan usaha kepada terbentuknya sekolah-sekolah Nizamiyah. Dan ada 8-nya dalam seluruh wilayah Islam, ada 8 sekolah Nizamiyah. Dan salah satunya berada di Khurasan. Dan kerana itu dalam banyak-banyak negeri, dalam banyak-banyak wilayah dalam negara Islam, sampai ke Afrika, sampai ke Eropah, di Spanyol. Tapi salah satunya adalah di Khurasan. So sebab tu Khurasan ni jadi tempat tumpuan orang ramai kerana adanya satu sekolah elit, iaitu sekolah Nizamiyah. Okay, lalu Imam Al-Wahidi dilahirkan dalam satu kabilah, iaitu kabilah Bani Wahid. Okay, Bani Wahid. Mungkin orang pernah dengar tentang Wahid ni kan. Pernah viral satu isu tentang Wahid dekat Malaysia. Okay, Bani Wahid. Okay, biasanya kalau disebut Bani ni maksudnya anak-anak. Kan? Bani maksudnya anak-anak. Bani Israel adalah anak-anak kepada Israel alaihi salam. Zuriat keturunan Israel, iaitu Israel ni adalah nama kepada Nabi Yaqub alaihi salam. So bila sebut Bani Israel maksudnya dia adalah anak dan zuriat keturunan kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Dan bila disebut sebagai macam contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibesarkan atau dilahirkan daripada Bani Hashim. Okey, maksudnya Bani adalah anak-anak kepada Hashim. Maksudnya ada atuk nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Hashim, iaitu bapa kepada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk Nabi nama dia Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib bin Hashim. Nampak? Okey, so Bani maksudnya orang kalau selepas Bani ni biasanya adalah nama orang. So Al-Wahidi dilahirkan dalam kabilah Bani Wahid. Itu kalau dalam silsilah ataupun dalam dia punya rangkaian pokok dia tu, genealogi dia, maka Wahid ni walaupun ada orang yang sama level dengan Wahid. Maksud Wahid ni mesti ada adik-beradik yang lain, mesti ada sepupu-sepupu dia yang lain, tapi tak ada orang yang se-famous Wahid. So kerana tu bila nak namakan zuriat keturunan ni, maka dinamakan dengan zuriat keturunan Wahid. Okay. Macam kita jugalah. Kita macam zaman sekarang kan, contohnya kalau nama saya kan Muhammad Uzair bin Muhammad Zaid bin Johan bin Karim
Bin adalah bin apa, saya pun dah tak ingat dah. Okey, so kalau kita nak sebut Bani apa? So Bani apa? Daripada atuk nenek moyang kita yang terkenal, maka kita akan ambil satu nama yang famous. Okey, dan yang famous adalah Johan contohnya, ataupun Karim contohnya. Okey, kerana dalam family saya atuk kepada ayah saya yang bernama Karim ni, dia adalah kawan kepada apa yang Kapitan Melayu yang buka Kuala Lumpur tu, Yap Ahloi. Dia ada dia adalah kawan kepada Yap Ahloi. So nama yang kita boleh banggakan. Lalu kalau pergi kat Kuala Pilah, sebut Bani Karim, orang akan kenal. Berasal daripada Kuala Pilah. Okey, macam tu juga Bani Wahid. Kalau dia bagi nama dengan contohnya ayah kepada Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi, nama dia Ahmad. Kalau disebut Bani Ahmad, orang tu terfikir, siapalah Ahmad ni nak jadi Bani Ahmad? Ayah dia tak terkenal. Okey, tapi bila sebut Bani Wahid, maka orang kenal. Sebab tu Al-Wahidi dinisbahkan kepada Bani Wahid. Salah satu kabilah yang terkenal di Naisabur pada ketika itu. Dan beliau rahimahullahu taala membesar dalam keluarga yang berilmu. Maksudnya daripada kecil dah didedahkan dengan ilmu. Ayahnya merupakan gurunya yang pertama. Kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah para ulama, okay, kita tengok dalam perjalanan hidup mereka menuntut ilmu, maka kita akan nampak ulama-ulama yang hebat ni, mereka berkongsi satu benda yang sama, iaitu mereka mula menuntut ilmu dari usia yang muda. Dan antara guru pertama mereka adalah orang yang berada di rumah mereka, sama ada ayah mereka ataupun ibu mereka. Ini merupakan guru pertama mereka ni. Dan kalau kita nak anak-anak kita, cucu-cucu kita jadi hebat sama macam para ulama ni, maka kita kena ikut jalan yang sama. Daripada kecil kita ajar, bukan daripada kecil. Memang kita tahu kanak-kanak ni, kalau kita tengok cara pendidikan yang moden, maka pendidikan moden lebih menerapkan konsep bermain. Okey, belajar dengan cara bermain. Okey, kalau kita pergi tadika-tadika yang ada kajian, hatta kalau kita pergi belajar early childhood, pendidikan awal kanak-kanak, maka dia lebih kepada bagaimana cara nak menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar, nak kena seronok, nak kena bermain. Tapi kalau kita tengok para ulama dulu, maka mereka ni walaupun bermain, bukan tak bermain. Kanak-kanak memang fitrah dia bermain, tapi pada masa yang sama mereka dididik dan diajar macam mana nak membaca Al-Quran, macam mana nak apa hukum solat, apa hukum zakat. Sebelum masuk darjah 1 mereka dah tahu dah. Sebab apa? Sebab bila ibu bapa memainkan peranan masing-masing di rumah, maka mudah bagi guru-guru di sekolah untuk mendidik mereka. Tapi kalau ibu bapa tak mainkan peranan, maka dan meletakkan semua di bahu guru-guru, maka kita akan nampak pelajar tersebut boleh berkembang, boleh mendapat ilmu, tapi dia tak sama dengan keadaan orang yang dapat belajar daripada gurunya yang ada bersama-sama dengannya di rumah. Sebab antara benda yang penting seorang guru ni adalah kepercayaan. Okay, anak murid dia boleh jadi pandai, dia boleh jadi hebat apabila dia percaya kepada guru dia. Okay, dan bila dia percaya, dia akan bertanya pada guru dia. Dia akan tanya, dia akan duduk bersama guru dia. Okay, kalau guru dia hanya dijumpa kat sekolah 3-4 jam, kalau zaman sekarang lagilah kena online, macam mana dia nak membina kepercayaan? Mungkin dia sayang pada guru dia, tapi tak semestinya dia percaya untuk cerita masalah dia, untuk cerita benda-benda yang dia tak tahu. Kadang dia tak tahu nak selesaikan masalah matematik pun tak tahu, dia tak tanya pada guru dia. Sebab bagi dia tak ada hubungan dengan guru dia, tak ada connection dengan guru dia. Okay? Tapi kalau orang yang mengajar dia, orang yang dia tahu, jaga dia daripada kecil, membesarkan dia daripada kecil, lalu tengok bagaimana keadaan dia. Okay? So pentingnya guru yang pertama. Al-Wahidi adalah seorang yang bermazhab Syafi'i. Okay? Beliau adalah seorang bermazhab Syafi'i. Okay? Di mana pada waktu Islam berkembang, maka salah satu mazhab yang paling besar yang ada pada masyarakat pada waktu itu adalah mazhab Syafi'i. Okay, kalau kita pergi dekat kawasan Afrika, kalau belajar dekat bahagian utara Afrika, tengah-tengah Afrika, maka kebanyakan mereka mendapat pengaruh daripada mazhab Hanafi dan Maliki. Okay, hatta di Eropah pun banyak pergi mazhab
Maliki di tengah-tengah Asia, di Asia Selatan, di India, maka kita dapati banyak terpengaruh dengan mazhab Hanafi. Walau bagaimanapun, antara mazhab yang paling banyak berkembang adalah mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa sebab dia berkembang? Apa sebab mazhab Syafi'i ini berkembang? Kita kena tahu juga. Takkan tiba-tiba aja keluar nama. Lalu bila kita dengar orang ni mazhab Syafi'i, orang tu mazhab Syafi'i, lalu kita pun kata, wah hebat Imam Syafi'i ni, orang semua kenal. Macam mana orang boleh kenal Imam Syafi'i? Zaman dulu mana ada Facebook nak viral kan? Mana ada TikTok ataupun Twitter nak viral kan? So orang kenal sebab apa? Sebab anak-anak murid dia. Anak-anak murid dia. Bayangkan berapa banyak pahala yang dapat pada Imam Syafi'i. Setiap kali anak murid dia pergi sebarkan ilmu, orang ni mula mazhab Syafi'i. Negara ini bermazhab Syafi'i. Bayangkan berapa banyak pahala yang dapat pada Imam Syafi'i. Dan begitu juga kita. Kita nak meninggalkan satu legacy. Kita nak meninggalkan sesuatu yang orang boleh kenal kita. Lalu apa yang orang boleh kenal kita melainkan melalui ilmu. Sebab tu Nabi SAW sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Okey. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan 3 benda. Apa dia? Yang pertama, sadaqatun jariyah. Apabila dia buat sedekah yang continuous, benda-benda sedekah tapi berbentuk continuous. Maksudnya dia gali perigi contohnya. So bila dia gali perigi tu, setiap kali orang ambil air daripada tu, orang akan kenal dia. Orang akan ingat nama dia. Ini disumbangkan oleh fulan ibnu fulan. Masjid dia kalau orang tu bina masjid, contoh macam kat Sendayan kan. Bandar Baru Sendayan kan ada satu masjid yang harga dia berapa ratus juta tu, yang dibangunkan oleh bekas pemilik RHB. So orang akan kenal. Kalau dia dah meninggal dunia lepas 50 tahun, 100 tahun, orang masuk masjid tu, orang akan kenal. Oh, ni dibina oleh sekian. Kita pergi luar negara, tengok Masjid Sultan Ahmad dekat ni. Kita tengok Masjid Nabawi dekat Madinah. Kita tengok Masjidil Haram. Kita akan kenal siapa yang besarkan masjid ni. Siapa yang jaga masjid ni. Nampak sumbangan orang kalau bentuk berterusan dengan wakafnya, dengan apanya, maka nama dia akan terpahat. Orang akan terus mendoakan pada dia. Orang akan terus membuat baik atas nama dia. Itu kelebihan sadaqatun jariyah. Okay. Ataupun ilmun yuntafa'u bihi. Ataupun ilmu yang diambil manfaat. Okay. Bila kita ni kadang-kadang kita rasa aku ni tak ada ilmu, tak sampai level ulama'. Kalau setiap orang tunggu sampai level ulama' baru dia nak sebarkan ilmu tu, maka ilmu tak akan berkembang. Kalaulah setiap sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, kalau dia fikir bahawa aku tak layak nak sebarkan ilmu ni, sebab aku tak sampai ke tahap alim lagi, tak sampai tahap mujtahid lagi. Rasa kita boleh dapat ilmu tak sekarang ni? Kita yang dekat tanah Melayu ni boleh dapat, dekat Malaysia ni boleh dapat ilmu, boleh dapat panduan ke tentang Islam pada sekarang ni. Sukar, tapi oleh kerana mereka tahu bahawa walaupun sepotong ayat, balighu anni walau ayah, Nabi kata, sampaikan daripada aku walaupun sepotong, walaupun sedikit, tapi sampaikan. Okay, dan itu yang sepatutnya kita buat. Datang kelas, contohlah datang kelas dalam ATM, dalam Akademi Tadabbur. Mungkin banyak kelas lagi yang tuan-tuan dan puan-puan ikut. Tapi dalam Akademi Tadabbur contohnya, so ada kelas, okay, ada kelas tentang Nabi Nuh alaihi salam, ada kelas tentang Nabi Musa alaihi salam, ada kelas tentang Israiliyat. Maka kita ambil nota, dan nota tu kumpulkan dan sebarkan, kumpul dan sebarkan. Dan kita sekarang ni ada medium yang kekal, boleh tersimpan dalam tu. Dulu nak simpan, kita takut-takut nak simpan air. Kalau tulis dalam buku ni hilang habis. Tapi sekarang kita dah ada berapa banyak cloud yang kita ada. Kita ada Google Drive, kita ada Samsung Cloud, Apple Cloud. Semua tempat yang kita boleh simpan dan kita boleh kongsikan benda tu. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapat. Walaupun benda tu, ilmu tu puncanya daripada orang lain, tapi kerana kita yang menyebarkannya, bayangkan itulah MLM yang paling susah untuk rugi. So kalau kita duk fikir tentang MLM, maka inilah MLM yang paling hebat. Okay? Sebab tu mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala antara mazhab yang paling banyak tersebar kerana kesungguhan anak-anak murid dia untuk sebarkan mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun mazhab Imam Syafi'i ni dia tak pernah jadi mazhab rasmi, tak pernah jadi mazhab rasmi kerajaan Bani Umayyah,
tak pernah jadi mazhab rasmi kerajaan Abbasiyah, tak pernah jadi mazhab rasmi kerajaan Uthmaniyah. Tapi bayangkan, tengok bagaimana berkembangnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ia tak lain dan tak bukan adalah kerana antara sebab ia berkembang selain daripada apa yang kita sebutkan adalah kerana keikhlasan Imam Asy-Syafi'i dalam menyebarkan ilmu. Okey. Al-Wahidi dikenali sebagai seorang pakar bahasa Arab. Okay, kalau kita tengok tentang para ulama ni, okay, dia ada beberapa jenis alim. Okay, para ulama ni dia bukan satu level, tapi dia ada banyak level. Okay, alim yang paling hebat sekali dipanggil sebagai alim mausu'i. Alim dalam alim ensiklopedia. Maksudnya tak ada cabang ilmu melainkan dia ada kepakaran. Kalau cerita tentang sains dia tahu, cerita tentang matematik dia tahu, cerita tentang fiqh dia tahu, cerita tentang muamalat dia tahu. Semua benda dia tahu. Maka ini adalah orang-orang yang kita panggil sebagai alim mausu'i. Ensiklopedia. Ini yang paling hebat lah. Dan biasanya alim mausu'i ini adalah orang-orang yang kita levelkan dia, bagi title kepada dia mujtahid. Dia ada kelayakan untuk melakukan ijtihad. Ada kelayakan untuk memberi fatwa. So itu dipanggil alim mausu'i. Okey, dan kemudian bawah daripada alim mausu'i adalah alim dalam sesuatu bidang. Okey, dia tak alim dalam semua tapi dia pakar dalam bidang tersebut. Okay, contoh pakar dalam bahasa Arab, pakar dalam Al-Quran, pakar dalam ilmu hadis. Okey, so dia ada kepakaran dalam bidang tertentu. Okay. Dan Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala dikenali sebagai seorang pakar bahasa Arab. Okay. Dikenali sebagai seorang pakar dalam bahasa Arab. Okay. So, kenapa kita kena tahu bahawa Al-Wahidi ini seorang pakar dalam bahasa Arab? Okay. Kenapa kita tak kenal dia je, dia ni alim. Cukup takat tu. Okay. Kenapa kita kena sebut juga bahawa beliau adalah seorang pakar dalam bahasa Arab? Apa kepentingan dia? Okey, kepentingan dia adalah apabila kita baca kitab-kitab dia. Okey, apabila kita baca kitab-kitab dia, maka kita kena melihat pada kitab dia penulisnya adalah seorang pakar bahasa. Okey, jangan pandang dia sebagai seorang pakar hadis. Okay, dan jangan pandang dia sebagai seorang pakar riwayat. Dan jangan pandang dia sebagai seorang pakar tafsir. Okay, tapi dia adalah pakar dalam bahasa Arab. Okay, so apabila kita buka buku dia, buku tafsir dia ke, buku fiqh dia ke, ataupun buku asbabun nuzul dia ke, lalu bila kita tengok apalah Al-Wahidi ni, kita kritik dia. Apa Al-Wahidi ni? Tulis buku tapi penuh dengan hadis-hadis yang tak sahih. Lalu orang pun marah dia. Ramai orang kritik dia, kenapa tulis hadis yang tak sahih, kenapa campur adukkan cerita tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala dengan benda yang tak sahih. Lalu kita bagi tahu Al-Wahidi adalah pakar bahasa dan dia bawa datang riwayat tu untuk ceritakan benda di sebalik riwayat, sebab dia expert dalam bahasa tapi dia tak expert, dia bukan seorang pakar dalam riwayat. So kalau kita suruh dia menilai riwayat tu, apa akan jadi pada riwayat tersebut? Mungkin riwayat sahih dia dhaifkan, mungkin riwayat dhaif dia sahihkan. Sebab tu bila kita nak rujuk pada seseorang, kita tengok latar belakang dia. Macam saya, contohnya lah, saya punya pengkhususan adalah dalam bidang tafsir Al-Quran. So bila pengkhususan saya dalam bidang tafsir, tiba-tiba ada orang datang tanya saya, Ustaz, saya sakit ni Ustaz, apa yang patut saya buat? Sakit tangan, apa patut saya buat? Okay, kalau kita kalau jenis yang tahu berubat dengan cara dengan Al-Quran, ruqyah, boleh kan? Silalah ruqyah. Sebab tak ada masalah pun ruqyah. Nabi SAW benarkan ruqyah terutama dengan Al-Fatihah. Okay, so boleh ruqyah, tak ada masalah. Okay, tapi ada pula yang kadang-kadang dia mengajar dengan pegang ni baca ayat-ayat ni. So kalau dia ajar baca je kerana husnuzan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Al-Quran ni ada syifa, lalu boleh sembuhkan, tak apa. Tapi kalau dia yakin baca ayat ni je akan sembuhkan, maka kat situ ada masalah. Kat situ ada masalah. Sebab tu bila kita kata bila kita nak tanya seseorang, tanya ikut kepakaran dia. Kalau pakar kepakaran dia dalam fiqh, maka pergi. Fiqh pun ada cabang-cabang dia. Ada orang pakar dalam fiqh ibadah tapi dia tak tahu muamalat.
Ada orang hebat dalam fiqh muamalat tapi dia tak pakar dalam bab jenayah. Ada orang pakar dalam law, dalam undang-undang, dalam jenayah. Tapi dia tak pakar dalam ibadah. So setiap kepakaran tu, setiap orang tu ada kepakaran dia. Dan kalau kita nak ambil ilmu dalam bab akidah contohnya, cari orang yang ada kepakaran dalam bidang akidah. Sebab apa? Sebab penjelasan dia, semua orang mungkin boleh cerita tentang akidah. Sebab benda ni benda basic, asas. Okay, tapi tak semua orang boleh hilangkan syubhat-syubhat, hilangkan keraguan-keraguan. Kadang-kadang kita belajar akidah kan, kita tengok manusia ada sejuta depan kita contohnya. Dan setiap orang ada kepercayaan masing-masing. Lalu kita nak tahu kepercayaan mana yang betul. Lalu siapa yang boleh menerangkan kita mana satu orang yang mempunyai kepercayaan yang betul? Sudah tentu seorang pakar yang bila dia tengok dia dapat nilai. Macam doktor lah, dia tengok seorang ni tahu penyakit dia macam ni. Walaupun datang semua tangan sakit. Seorang sakit tulang, seorang sakit urat. So dia boleh tahu kerana dia pakar. Dan macam tu juga kita. Dan kalau kita pergi pada orang yang salah, kita nak berniaga tapi cari ustaz yang tak ada kepakaran dalam perniagaan. So kita tengok apa akan jadi pada kita. Kita nak berubat contohnya, kita sakit. Tapi kita pergi cari orang yang tak ada kemahiran dalam bab perubatan. Lepas tu sudah kita pun salah. Orang ni menunggang agama. Antara sebab dia tunggang agama kerana ada orang yang meminta dia untuk menunggang agama. Sebab tu dia jadi menggunakan agama untuk meraih habuan-habuan dunia. Sebab tu kita sendiri, walaupun kita tahu antara sebab dia buat macam tu adalah kerana diri dia sendiri, tapi kita janganlah jadi seorang penyokong kepada dia. So cari dalam setiap cabang ilmu kita ada pakar dia, maka pergilah kepada pakar dia. Sumbangan Al-Wahidi amat besar dalam bidang pengajian Al-Quran. Beliau telah menulis 3 tafsir yang menjadi panduan orang-orang selepas dia. Al-Wahidi ni bukan tulis 1 tafsir, dia tulis 3 tafsir. 3 tafsir untuk panduan orang-orang selepas Al-Wahidi, iaitu tafsir dia Al-Wajiz, Al-Wasit dan Al-Basit. So wajiz maksudnya kalau benda-benda yang wajiz ni maksudnya ringkas. Bilafzin mujizi, dengan bahasa-bahasa yang ringkas, dengan perkataan-perkataan yang mudah. Dan kemudian ada al-wasit, wasit daripada perkataan wasat. Wasat ni tengah-tengah. Nak tunjuk tafsir tu sederhana je, dia punya besar dia. Isi dia tak banyak sangat. Dan ada tafsir al-basit, basata bentang. Macam kita bentang kapet, maksudnya benda tu sangat besar. So Al-Wahidi dia ada 3 jenis tafsir, Al-Wajiz, Al-Wasit dan Al-Basit. Mana kalau kita nak mula membaca kitab tafsir Al-Wahidi, maka mulalah dengan Al-Wajiz. Mula dengan yang ringkas dulu, kemudian up sikit naik Al-Wasit, dan kemudian barulah kita naik ke level yang paling tinggi, iaitu level Al-Basit. Ni nama tafsir Kemudian Al-Wahidi juga dikenali ataupun diketahui menulis sebuah buku tentang asbabun nuzul, dengan tajuk yang sama, iaitu Asbabun Nuzul. Al-Wahidi wafat. Ya, saya. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada. Baik. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh terus tanya. Beliau wafat pada tahun 468 Hijrah, iaitu pada kurun kelima Hijrah. Kurun kelima Hijrah, kalau sekarang ni 1442, maksudnya dah 1000 tahun, hampir 1000 tahun Al-Imam Al-Wahidi meninggalkan kita. Tapi walaupun lepas 1000 tahun, bayangkan kitab dia masih ada bersama dengan kita. Ini kelebihan orang yang merekodkan ilmu dia. Walaupun benda yang dia rekod tu benda simple, benda yang Al-Wahidi rekodkan ni banyak masalah, tapi oleh kerana keikhlasan dia, oleh kerana kesungguhan dia untuk menyimpan khazanah ni, maka nama dia terkenal dalam sejarah sehingga ke hari ini. Lalu kita tengok kitab Imam Al-Wahidi. Kitab Al-Imam Al-Wahidi, nama dia kitab Asbabun Nuzul. Nama kitab tu adalah Asbabun Nuzul. Dan kitab Asbabun Nuzul ini adalah antara rujukan terpenting di dalam ilmu Asbabun Nuzul. Maknanya kalau kita pergi kat universiti, dekat mana-mana tempat yang mengajar tentang Al-Quran,
dan antara benda yang diajar adalah ulum Al-Quran, dan antara benda yang dibincangkan dalam ulum Al-Quran adalah asbabun nuzul, maka orang tak dapat lari daripada kitab ini. Ni antara kitab yang kita tak katalah kitab yang pertama, sebab kitab-kitab yang terawal ditulis oleh oleh para ulama sebelum dia, sebelum Al-Wahidi lah dah ada orang-orang yang menulis tentang asbabun nuzul. Antaranya Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran tulis tentang asbabun nuzul. Maimun bin Mahran hidup kurun ketiga Hijrah. Okey, kemudian ada siapa lagi? Tok guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pun hidup pada kurun ketiga Hijrah. Maimun bin Mahran sebelum tu tahun kurun kedua Hijrah. Kemudian ada Ali bin Madini, tok guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, antara orang yang dah terawal menulis tentang asbabun nuzul. Walau bagaimanapun penulisan terawal, kalau tengok sesi yang sebelum ni, kita bercerita tentang perkembangan ilmu asbabun nuzul. Okay? Di mana permulaan asbabun nuzul adalah pada riwayat. Okay, pada periwayatan. Okay. So maka kita tahu bahawa orang-orang yang berkecimpung pada awal-awal perkembangan asbabun nuzul adalah para ulama hadis. Sebab mereka lah yang hidup bersama-sama dengan riwayat. Okay. Lalu Maimun bin Mahran adalah antara tokoh yang kalau buka dalam Al-Quran tak jumpa nama dia. Dalam sekolah-sekolah pengajian Al-Quran, mana nama Maimun bin Mahran? Tak ada. Mana nama Ali bin Madini? Tak ada. Tapi bila kita buka dalam ilmu hadis, Maimun bin Mahran antara perawi hadis yang penting. Ali bin Madini adalah antara rujukan orang dalam hadis, terutama dalam mengetahui ilmu rijal, dalam mengetahui riwayat mana yang sahih, riwayat mana yang tak sahih, orang mana yang boleh diambil riwayatnya dan orang mana yang tak boleh diambil riwayatnya. Okey. Dan kemudian setelah melalui beberapa fasa barulah sampai kepada asbabun nuzul Al-Wahidi. Okey, di mana Imam Wahidi menulisnya dalam bentuk sebagai satu ilmu. Satu ilmu, dan ada urutan dia. Ada dia punya kita panggil, ada dia punya reka bentuk dia terhadap ilmu tersebut. Okay. Cuma masalah pada kitab Al-Wahidi ni, asbabun nuzul ini adalah riwayat-riwayat ini tidak disaring. Maka bercampurlah antara riwayat-riwayat yang boleh diterima dan riwayat-riwayat yang seharusnya ditolak. Okey. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan As-Suyuti rahimahullahu taala, lepas ni kita akan tengok dia orang ni pun ada kitab dalam asbabun nuzul. Okey, di dalam karya mereka telah mengkritik sebahagian pandangan Al-Wahidi. Antara pandangan Al-Wahidi yang dipertikaikan adalah syarat untuk penerimaan sebagai asbabun nuzul bagi Al-Wahidi hanyalah periwayatan semata-mata. Okay. Bagi Al-Wahidi, okay, dan kita sebut benda ni sambil kita ingat Al-Wahidi adalah pakar bahasa. Okay. Okay. Al-Wahidi kerja dia hanya mengumpulkan. Okay. Al-Wahidi kerja dia adalah mengumpulkan. Okay. So Al-Wahidi bila dia kumpul riwayat-riwayat ni, Al-Wahidi tidak pernah mensyaratkan dalam kitab dia bahawa semua riwayat-riwayat yang dikumpulkan ini adalah riwayat-riwayat yang boleh diterima. Okey, maka kerana tu kita bila kita pergi pada kitab Al-Imam Al-Wahidi, maka kita jadi seorang yang wasatiyah. Wasatiyah. Maksudnya kita tak terlalu keras pada Imam Al-Wahidi. Kita tak kata apalah Imam Al-Wahidi kumpul hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang tak boleh pakai. Dahlah cerita tentang Al-Quran, tapi bawa riwayat-riwayat yang boleh dipertikaikan. Okay, so kenapa kitab Al-Wahidi ni diangkat? Maka kita sebut antara sebab kitab Al-Wahidi diangkat adalah kerana beliau adalah pakar bahasa. Itu satu. Dan yang keduanya, kitab Al-Wahidi menghimpunkan riwayat-riwayat. Okay, kitab Al-Wahidi menghimpunkan riwayat-riwayat. Okay. Okay, maka kerana itu Ibnu Hajar dan As-Suyuti bila mereka mengkritik, kritikan mereka adalah kritikan yang betul. Tapi pada masa yang sama kita kena bagi satu keuzuran kepada Al-Imam Al-Wahidi. Kerana Imam Al-Wahidi bukanlah seorang yang hebat dalam dunia periwayatan. Okay. Maka sebab tu Ibnu Hajar dan As-Suyuti rahimahumullahu taala jami'an, maka mereka mensyaratkan lagi satu syarat yang lain, iaitu riwayat-riwayat yang boleh dikira sebagai asbabun nuzul mesti riwayat-riwayat yang sahih. Okey, sahih maklumatnya
matannya sahih dan jalan periwayatannya adalah jalan periwayatan yang boleh diterima. Okey. Dalam satu riwayat kita kena tengok dua benda. Okey. Kita kena tengok dua benda. Okey, macam contoh masa kalau seorang datang pada kita. Okey, seorang datang pada kita dan dia bagi tahu pada kita, okey, Datuk Seri Ismail Sabri dia cakap esok boleh makan kat kedai. Contohnya. Okey, bermula daripada 16 hari bulan Julai boleh makan kat kedai. So kita pun bila kita dengar berita ni, maka kita kena tengok dua benda. Satu, orang yang bawa berita ni. Siapa yang bawa berita ni? Kalau orang yang bawa berita ni orang yang boleh dipercayai, maka kita pegang dulu berita dia. Sebab dia adalah seorang yang tak terkenal sebagai pembohong, bahkan dia dikenali sebagai seorang yang sangat jujur. So kita pegang riwayat dia. Okay. Tapi pada masa yang sama kita kena tengok maklumat tu. Maklumat tersebut betul atau tidak. Maka kita pun cari daripada Datuk Seri Ismail Sabri, bila dia bagi info, pasti akan dikeluarkan dekat dia punya website, dekat dia punya page Facebook dia, ataupun keluar dekat MKN, ataupun keluar dekat KKM. Lalu kita pun tengok dia punya maklumat dia betul atau tidak. Okey, kalau betul maka kita ambil, jadikan dia sebagai fakta. Okey. Tapi kalau kita dengar, okey, Datuk Ismail Sabri kata boleh makan esok, dan kita tengok orang yang bawa berita ni adalah orang yang cakap dia selalu tak boleh percaya. Memang tak boleh percaya cakap dia. So macam mana? Adakah kita nak cek maklumat tu? Maka kita kata, oh tak payah, kita tak terima. Walaupun maklumat tu betul, tapi oleh kerana jalan penyampaian dia yang salah, maka kita tolak riwayat tersebut. Kita tolak maklumat tersebut. Melainkan kalau ada orang lain bagi tahu kita, okey, benda yang disebut tu betul. Okey, kalau tak, kerana jalan riwayat yang tak betul, maka kita tolak. So mesti ada dua benda yang kita tengok. Satu, orang yang bawa riwayat tu siapa? Boleh diterima ke? Tak boleh diterima ke? Dan yang keduanya, maklumat tu sendiri betul atau tidak. Okey. So asbabun nuzul nanti kita akan tengok. Kita akan pergi pada setiap asbabun nuzul dan kita akan tengok mana asbabun nuzul yang boleh diterima, mana asbabun nuzul yang tak boleh diterima dan sebab apa. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya. Tokoh yang kedua yang kita nak tengok pada hari ini adalah orang yang tidak asing lagi. Okay, namanya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ni nama yang famous lah. Saya kalau sebut nama kat atas ni, semua nama yang orang kenal. Sebut je Ibnu Hajar, mana ada orang lain lagi. Orang tak kenal Ibnu Hajar sebagai anak batu. Tapi orang kenal. Sebut nama Ibnu Hajar Al-Asqalani je, maka orang akan terbayang. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang yang hebat dalam dunia hadis. Okay, di mana dia ada kitab dia. Kitab yang sangat terkenal dalam dunia hadis. Okay. Nama penuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abul Fadl, dilaqabkan. Diberi gelaran sebagai Abul Fadl. Okay, mungkin ada anak nama dia Al-Fadl. Shihabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay. Ibnu Hajar bukan maksudnya ayah dia nama Hajar. Okay, ni satu benda yang kita faedah. Okay, faedah. Apa benda faedah dia? Okay, kita tengok dekat sini. Saya nak tengok kalau saya boleh conteng dekat atas ni. Okey, baik. Ni. Okey. Nampak contengan saya ni. Okey. Pada perkataan Ibn. Okey. Ibn yang ada, okey, Ibn ni dia ada dua. Okey. Satu bin, B-I-N. Bin. Okey. Satu lagi Ibn, I-B-N. Okey. Dalam bahasa Arab ataupun bila kita menceritakan nama orang, terutama nama tokoh-tokoh terdahulu, maka kita ada dua. Kita ada bin dan kita ada ibn. Okey, kita ada bin dan kita ada ibn. Okey. So apa beza bin dengan ibn? Apa beza bin dengan ibn? Bila kita tengok kan. So bin ni bin anak. Ibn pun anak lelaki. So apa beza dia? Bin biasanya direct kepada bapa dia. Okey, macam contoh, Shihabuddin Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Maksudnya Ahmad ini adalah direct descendant kepada Ali. Anak adalah anak kepada Ali. Faris, tolong jangan kat sini. Tolong jangan kat sini. Okey, bila Ahmad bin Ali, maksudnya Ahmad adalah direct descendant kepada Ali. Tak ada orang tengah-tengah antara Ahmad dan Ali. Ali adalah bapa, Ahmad adalah anak. Okey, tetapi bila kita kata Ibn dengan IBN, maksudnya di tengah-tengah antara orang yang nama dia Ahmad dengan Ibn Hajar, maksudnya di tengah-tengah tu ada orang lain. Sama ada seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke,
Okey. Macam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, macam apa lagi? Siapa lagi tokoh-tokoh yang ada, yang mana nama dia yang dikenali dengan nama Ibn. Siapa lagi yang ada nama Ibn? So bila ada orang yang nama dia Ibn, macam Ibnu Battuta ke, Battutah, ataupun siapa lagi yang ada Ibn? Siapa lagi? tak datang nama orang yang ada yang dikenali dengan nama Ibn. IBN. Okey. Yang lain semua dikenali dengan nama gelaran mereka. Asy-Syafi'i, Ibnu Hanbal, Ahmad Ibnu Hanbal kan. Okey. So Ahmad, tapi Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Ibnu Hanbal. So siapa lagi yang dikenal dengan nama IBN? So kita tak kalau jumpa nama IBN ataupun Ibnu, IBNU, okey, maka kita tahu bahawa antara nama pertama dengan nama kedua, di tengah-tengah dia ada nama lain. Okey, dia bukan direct anak dan ayah dan anak. Okey. So Ibnu Hajar Al-Asqalani, Abdul Fadl Shihabuddin Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey. Al-Asqalani nisbah kepada satu tempat nama dia Asqalan. Okey, Asqalan satu nama wilayah yang ada dekat Mesir. Okey, dan Ibnu Hajar dilahirkan di Asqalan pada tahun 733 Hijrah, iaitu pada kurun yang ke-8 Hijrah. Okay, kurun ke-8, kita sekarang kurun ke-15, maksudnya dah 700 tahun. Ibnu Hajar hidup pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka kan 1400. Okey, 1400. So sekarang kita Kesultanan Melayu Melaka dengan kita dah beza 700 tahun. So maksudnya Ibnu Hajar dengan Kesultanan Melayu Melaka berada pada zaman yang sama. Okey. Kalau orang hidup pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, mungkin ada orang-orang Melayu pada waktu itu sempat berguru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir. Okay. Peninggalan beliau dalam perkembangan ilmu agama amat besar. Okay. Dalam ilmu agama, peninggalan Ibnu Hajar ni sangat hebat. Antara karya agung yang menjadi peninggalannya adalah Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Okay, ini Syarh Sahih Al-Bukhari. Okay, ataupun Sahih Al-Bukhari, dua-dua dia boleh pakai. Okey. So kitab dia yang terkenal adalah Fathul Bari. Okey, dan Fathul Bari ni kalau siapa yang ada, maka dia mengandungi faedah yang sangat hebat. Satu kelebihan Allah Taala bagi, siapa buka buku Fathul Bari, dia akan tengok dahsyatnya orang yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hebatnya manusia yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, intipati dia, macam mana dia menceritakan riwayat-riwayat dalam Sahih Bukhari, dia datangkan dengan makna dia datangkan dengan hadis-hadis lain yang menguatkannya, datangkan dengan ayat Al-Quran, menceritakan tentang perbezaan pandangan para ahli ilmu terhadap sesuatu hukum. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okay. Dan kalau kita tengok sejarah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar ni membesar dalam keluarga kaya. Tapi penghujung hidup Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia terpaksa jual buku dia. Untuk cari duit. Okay, sebab apa? Sebab dia guna semua duit yang dia ada. Okay, dia guna semua duit yang dia ada untuk belajar ilmu. Dia pergi rehlah ilmu, habiskan duit dia. Dia pergi menuntut ilmu tanpa dia tengok duit dia macam mana, apa jadi pada duit dia. Yang akhirnya menyebabkan dia pada akhir kehidupan dia jadi miskin. Lalu dia terpaksa jual buku dia. Okay. Walaupun lebih dikenali di dalam ilmu hadis, namun Ibnu Hajar mempunyai khazanah yang amat bernilai di dalam ilmu selainnya, seperti pengajian Al-Quran. So Ibnu Hajar pun ada dia punya basmah dia, ada dia punya tamprin dia pada ilmu-ilmu lain, terutama pada ilmu pengajian Al-Quran. Beliau meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah di Qahirah, Mesir. Okay. Kita tahu Qahirah dekat mana. Okay. Kemudian seterusnya. Okay, macam mana kita nak pergi kepada seterusnya? Okey, baik. Ini karya beliau. Antara karya beliau di dalam pengajian Al-Quran yang ditemui adalah kitab Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Okey, dalam ilmu asbabun nuzul ada satu kitab yang nama dia Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Al-Ujab, keajaiban, benda yang mendatangkan ketakjuban.
dalam menerangkan asbabun nuzul. Okey. So intipati kitab ni sangat hebat sebab Ibnu Hajar tu sendiri adalah hebat. Sebab tu saya tulis, cukuplah pujian bagi kitab ini bahawa penulisnya adalah seorang yang amat terkenal penelitiannya dalam ilmu agama. Ibnu Hajar begitu hebat. Baca Fathul Bari pun dah nampak dia punya kehebatan dia. Lalu kita tak perlu nak nilai lagi kitab Al-Ujab ni. Walau bagaimanapun kitab ini sayangnya tidak sempat disiapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini hanya sampai pada ayat yang ke-78 daripada surah An-Nisa. Okey. Ayat 78 daripada surah An-Nisa. Ni Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Dan kitab ni sudah dicetak dengan pelbagai jenis cetakan dan telah ditahqiq dengan pelbagai jenis tahqiq. Al-Ujab fi Bayanil Asbab. Okey. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, okey, tokoh kita yang ketiga adalah Jalaluddin Ustaz nak tanya, yang Ibn tadi, macam mana penjelasan dia, ada nama lain di tengah? Maksudnya nama dia ada 3 kalimah ke macam mana? Okey, macam contoh. Okey, contoh. Macam ni, nama saya Muhammad Uzair bin Muhammad Zaid. Okey, itu nama saya. Okey. Nama penuh saya Muhammad Uzair bin Muhammad Zaid bin Johan bin Karim. Okey. Okey. So kalau saya nak bagi tahu nama saya, okey. Kalau saya guna bin, B-I-N, okey. Selepas bin tu mesti Muhammad Zaid. Okey, sebab Muhammad Zaid tu adalah ayah saya. Okey, itu faham, okay. Bin. Okey. Kalau saya pakai Ibn, okey, kalau ada Ibn, okey, selepas daripada Ibn, saya boleh letak nama Karim contohnya. Walaupun Karim tu datuk kepada ayah saya. Oh, maksudnya datuk atas pada kita lah. Maksudnya nama siapa-siapa lah. Dia tak spesifik. Maksudnya tapi dia bukan direct descendant lah. Mana dia bukan ada hubungan yang direct dengan kita. Okay, bagi contoh tadi Ibnu Hajar Asqalani tadi, sebenarnya Asqalani tu nama bukan Asqalani. Hajar tu nama nama moyang dia. Nama dia Ahmad bin Ali. Oh, dipanggil gelaran lah ya. Okey. So, bila kita nak nisbahkan dia kepada atuk dia, okey, macam kalau pernah dengar nama Ibnu Taimiyah kan? Nama Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim. Okey, Ahmad bin Abdul Halim. Okey. So, Taimiyah ni adalah datuk dia, moyang dia. Okey, so bila kita nisbahkan seseorang kepada moyang dia, okey, maka kita gunakan IBN tu ataupun Ibnu. Okey. Tapi kalau dia direct dengan ayah dia, okey, maka kita gunakan BIN. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Boleh. Okey, baik. Tokoh kita yang ketiga adalah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Imam As-Suyuti, dia punya pengaruh dia banyak dalam dunia masyarakat Melayu, terutama pada tafsir dia. Okey, dia ada tafsir Al-Jalalain. Okey, kalau kita pernah dengar nama tafsir Jalalain, maka salah seorang penulis dia adalah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Okey, tidak sah bercerita mengenai asbabun nuzul tanpa kita menyebutkan sosok tubuh yang amat hebat ini. Nama beliau adalah Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Okey. Jalaluddin, saya tak ingat, ayah dia pun ada gelaran juga, sama ada Alauddin ataupun apa nama ayah dia, saya pun tak ingat gelaran ayah dia. Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahullahu taala, dan beliau adalah ensiklopedia. Tadi kita sebutkan alim ni dia ada banyak peringkat dia. Okey, dan antara orang yang layak untuk digelar sebagai ensiklopedia dalam bidang ilmu adalah Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Tidak ada cabang ilmu melainkan pasti ada warisan yang ditinggalkan olehnya. Kita masuk dalam bidang fiqh pun ada dia punya peninggalan dia, dalam bidang hadis pun ada peninggalan dia, dalam bidang Al-Quran pun ada peninggalan dia. Okey. So ini hebatnya seorang yang bernama As-Suyuti, dan mungkin kerana kehebatan, antara sebab yang menjadikan dia hebat adalah kerana ayah dia. Ayah dia dan ibu dia adalah orang yang hebat dalam bidang ilmu. Okay. Dan hatta riwayat yang menceritakan tentang kelahiran Imam As-Suyuti rahimahullahu taala adalah bagaimana pada suatu hari bapa kepada Imam As-Suyuti ni, dia minta pada mak dia untuk pergi ambil kitab. Ambil satu buku dalam perpustakaan.
Maksudnya mak dia pun ada, kalaulah seorang tu dia tak hebat dalam bidang ilmu, kalau suami dia suruh tolong ambil buku ni, dia akan pening kepala lah. Kata buku mana ni, color apa, dia akan jadi pening. Tapi bapa kepada Imam As-Suyuti ni minta pada isteri dia untuk tolong ambilkan satu buku dalam perpustakaan dia, dan isteri dia pergi ambil. Maksudnya isteri dia juga adalah seorang yang hebat dalam bidang ilmu. So bapa dengan ibu Imam As-Suyuti ni memang orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu. Okay. So nak jadikan cerita bahawa ketika mana isteri ataupun mak kepada Imam As-Suyuti ni dia ambil buku tu, okay, dia ambil buku tu, pada waktu tu dia nak bersalin anak dia. Dia tengah mengandung masa tu. Lalu pada waktu ketika mana dia ambil buku tu, lalu nak bersalin ibu dia. Lalu bapa dia bagi gelaran kepada As-Suyuti sebagai Ibnul Kutub atau Ibnul Kitab. Okay, dia bagi gelaran kepada anak buku. Sebab lahir ketika mana bapa dia nak kitab, mak dia tengah cari kitab, dan dia lahir di tengah-tengah ada kitab. Kawasan yang dikelilingi oleh kitab. Itu dia Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Dan nama yang diberi oleh bapa dia Ibnul Kitab. Okay, walaupun bukan dia tak ada datuk nenek moyangnya nama kitab, tapi dinisbahkan kepada kitab kerana bapa dia nak dia hidup bersama dengan kitab. Macam mana kelahiran dengan kitab, macam tu juga bapa dia nak dia membesar dengan kitab, dan akhirnya dia jadi seperti mana yang dikehendaki oleh bapa dia. Sebab tu kita Nabi SAW minta kita bila kita nak berkahwin ke, nak membina keluarga ke, kita bukan hanya masuk dalam alam tu dan kita berenang. Okay, kita terus take things as they come. Kan Mak Saleh dia sebut kan. Ambil je apa jadi pada kita jadi. Tak. Tapi Nabi ajar pada kita daripada permulaan nak dapat anak tu, Nabi ajar pada kita apa? Takhayyaru linutafikum. Dekat mana kamu nak letak air mani kamu tu, kamu kena pilih. Pasangan hidup kamu, perempuan nak pilih siapa bakal suami dia. Suami nak ambil siapa isteri dia. Bukan hanya tengok pada suami atau isteri, tapi siapa yang bakal jadi mak kepada anak dia. Siapa yang bakal jadi bapa kepada anak dia. So Nabi ajar daripada situ. Okay, kerana bila kita dapat ibu bapa yang baik, ibu bapa yang soleh, maka insya-Allah anak-anak akan jadi orang yang soleh. Walaupun ialah iman tu tak dapat diwarisi, tapi peratusan untuk jadi dapat anak yang soleh kerana ibu bapa yang soleh, maka peratusan tu lebih tinggi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ada cerita dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah Taala cerita tentang wa kana abuhuma salihah. Ketika mana Nabi Musa dan Khidir alaihi salam, maka mereka pergi kepada satu qaryah, satu perkampungan, istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Nabi Musa dengan Khidir pergi satu kampung minta makan. Okay, so ini antara satu faedah. Okay, kalau orang kata sekarang ni apalah meminta-minta makanan, meminta-minta ni, Nabi dua orang, siapa yang berpegang kepada Khidir ni adalah Nabi. Dua orang Nabi minta makanan daripada penduduk kampung kerana nak makan. Tak ada kemampuan nak dapatkan makanan, lalu mereka minta daripada penduduk kampung. Dan Allah Ta'ala tak kritik pun mereka meminta. Sebab apa? Itu keperluan mereka pada waktu tu. So kita pun kalau kita tengok jiran kita minta bantuan daripada kita, maka kita tolong. Kita tak payah nak itiham dia, kata apalah minta-minta tak ada usaha kau, tak ada usaha ke, tak pergi bekerja ke. Itu bukan kerja kita. Bila dia minta bantuan, maka kita tahu dia memerlukan bantuan, maka kita tolong dia. Okay? Sedangkan Nabi Musa dengan Khidir pun minta bantuan untuk makanan. Istat'ama ahlaha. Lalu penduduk kampung tu dia tak nak bagi sebab dia tak kenal siapa Musa, siapa Khidir. Mereka tak kenal. So bila tak kenal, tak naklah bagi. Siapa kita tak tahu. Okay, mungkin ada bagi mereka ada perancangan yang tersembunyi ke daripada Musa dengan Khidir. So mereka tak tahu. Okay. Lalu Musa dan Khidir pun bila tak dapat makan, mereka pun nak keluar daripada kampung tersebut. Tetapi fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah. Mereka jumpa satu jidar, satu dinding, okey, yang mana dinding tu dah nak roboh, lalu mereka bangunkan, betulkan balik dinding tu. Okey, lalu apabila selesai
perjalanan Musa dan Khidir, maka Nabi Musa tanya kepada Khidir, dan Khidir menerangkan kepada Nabi Musa perbuatan-perbuatan dia. Kenapa dia pergi, salah satu dia adalah kenapa dia betulkan balik dinding tersebut. Patutnya tinggalkan je lah. Ataupun pergi minta upah betulkan dinding. Tak ada sebab nak betulkan dinding tu. Tapi tengok apa sebab dia. Wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah Taala datangkan orang untuk jaga harta dua anak yatim. Kerana apa? Kerana kana abuhuma salihah. Kerana bapa mereka adalah seorang yang saleh. Walaupun iman tak dapat diwarisi, tetapi kita tahu ibu bapa yang saleh kebiasaannya akan melahirkan anak-anak yang saleh. Tapi kalau ibu bapa yang gagal untuk menjadi saleh pada diri dia, jarang-jarang sekali anak-anak dia akan jadi saleh. Okey. Kemudian beliau membesar dengan mempelajari ilmu daripada orang terhebat pada zaman dia. Okey, pada zaman Imam As-Suyuti, iaitu kurun ke-8 Hijrah ni, kurun ke-8 dan kurun ke-9 dan kurun ke-10 Hijrah ni, zaman tu adalah zaman di mana orang-orang hebat berkumpul dekat Mesir. Okey, sebab apa? Pada zaman tu zaman yang wujudnya Jamiatul Azhar, perkembangan dalam Universiti Al-Azhar. Okey, Universiti Azhar lewat sikit daripada tu, tapi dia ada permulaan dia. Okey, permulaan dia adalah pada orang dah start berkumpul dekat Universiti Al-Azhar ni, kawasan Mesir ni. Okey, lalu Imam Suyuti sempat belajar dengan orang-orang hebat seperti Ibn Hajar Al-Asqalani tadi kita sebut kan. Ibn Hajar Al-Asqalani, Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ni adalah kalau kita tengok tafsir Al-Jalalain, kan ada dua jalal. Tafsir Jalalain maksudnya ditulis oleh dua orang jalal. Jalalain. Okay, seorang penulis pertama dia adalah Jalaluddin Al-Mahalli, tok guru, dan dilengkapkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Okey, anak murid. Dan Imam Suyuti juga belajar dengan Muhyiddin Al-Kafiji. Okay, salah seorang pakar hadis dan fiqh di Mesir pada waktu tu. Ya, dan Imam As-Suyuti dia melalui banyak peringkat dalam kehidupan dia. Pernah satu ketika dia jadi seorang sufi. Sufi. Dia pernah cerita antara buku Al-Itqan fi Ulumil Quran, antara isi mukadimah yang ada yang dibuang selepas itu adalah bagaimana Imam As-Suyuti menceritakan bahawa dia pergi ke Mekah dengan tok guru dia. Dia ada dekat Mesir, tapi dia langkah 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia buka mata dia, dia dah berada di Mekah. So cerita ni agak karut sikit. Sebab tu selepas tu mukadimah ni dibuang daripada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Okey. Sumbangan beliau dalam ilmu terlalu banyak. Di dalam pengajian Al-Quran sendiri, beliau telah menghasilkan satu tafsir, Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Okey, Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Okey. So kitab Imam As-Suyuti ni unik, lain daripada kitab-kitab lain. Apa keunikan yang ada dalam kitab As-Suyuti rahimahullah taala? Kalau kita tengok orang yang tafsir Al-Quran, sebelum ni kita dah cerita pada mukadimah, kita cerita ilmu tafsir ni, kebanyakan tafsir dia pergi pecah kepada dua. Satu tafsir yang dinamakan tafsir dengan riwayat. Okey, tafsir dengan riwayat ni nama dia tafsir bil ma'thur. Dan satu lagi tafsir dengan ilmu alat, dengan bahasa, dengan apa lagi? Dengan bahasa Arab, dengan kemampuan istinbat fiqh, dengan kemampuan istinbat kemampuan untuk keluarkan faedah-faedah. Okey, so itu satu cabang lagi. Iaitu tafsir bil ra'i dipanggil. Okey, bil ra'i ni maksudnya dengan kemampuan ilmu alat yang lain. Okay, dan ada kemampuan dengan riwayat. Okey. So riwayat ni namanya bil ma'thur. Okey, dan tafsir yang paling bernilai, yang paling hebat sekali adalah tafsir bil ma'thur. Sebab siapa lagi yang boleh menerangkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa lagi yang boleh menerangkan Al-Quran lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? So riwayat adalah benda yang paling bagus dalam menerangkan Al-Quran, yang paling hebat dalam menerangkan Al-Quran. Okay, sebab tu keunikan kitab Imam As-Suyuti rahimahullahu taala Ad-Durrul Manthur ini, daripada mula sampai habis hanya riwayat sahaja. Riwayat je, tak ada masuk apa-apa. Dia tak sebut hadis ni sahih ke tak sahih ke, dia tak cerita maksud ayat ni apa-apa, tak ada.
Dia hanya bawa datang riwayat je. Ini satu keunikan. Dan satu-satunya kitab tafsir yang menghimpunkan riwayat-riwayat adalah Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, karangan Jalaluddin As-Suyuti. Dan Imam As-Suyuti juga ada kitab yang sangat terkenal dalam ulum Al-Quran, iaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Okay, ini antara kitab yang walaupun dia ambil banyak faedah daripada Burhanuddin Az-Zarkashi, okay, dalam kitab dia Al-Burhan fi Ulumil Quran, okay, tetapi Al-Itqan ni dia ada penambahbaikan daripada intipati apa yang ada di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Okay. Tidak ada perpustakaan Islam melainkan pasti akan ada kedua buku ni. Dua-dua, Ad-Durrul Mansur akan ada, Itqan fi Ulumil Quran pun ada. So ini kehebatan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan antara karya beliau yang hebat, okay, dia ada kitab hebat dalam bidang tafsir, Al-Iklil fi Istinbatit Tanzil. Ni hebat ni. Dia Imam Suyuti dia tak sempat buat kitab tafsir dia, tapi dia sempat tulis Al-Iklil fi Istinbatit Tanzil. Dia ambil beberapa ayat dalam Al-Quran lalu disyarahkan ayat ni dalam Al-Iklil. So Al-Iklil ni bagi orang yang nak mendalami bagaimana proses tafsir itu berlaku, boleh kaji kitab ni. Al-Iklil fi Istinbatit Tanzil. Bagaimana dia istinbat ayat. Hebatnya orang yang bernama Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan antara karya beliau yang terkenal adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Okey, ini kitab dia. Kita nak pergi tengok kitab dia. Mari kita tengok kitab dia. Okey, kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Okey, pendek cerita dia, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul adalah copy paste daripada kitab Al-Wahidi. Okey, copy paste daripada kitab Al-Wahidi. Walau bagaimanapun As-Suyuti rahimahullahu taala telah menceritakan apa benda perubahan yang dilakukan. Okey, apa benda yang telah dilakukan oleh Imam As-Suyuti pada kitab Al-Wahidi. Okey, pada kitab Al-Wahidi yang menjadikan kitab dia keluar dengan nafas baru. Okay, dan kalau kita nak buat macam mana? Kalau kita buat master atau PhD, okey, dan kita nak mengkaji tentang benda-benda yang kitab-kitab karya-karya yang lepas, boleh kaji dalam 6 bentuk ni. Imam Suyuti dah gariskan pada kita 6 bentuk ni kita boleh kaji. Contohlah kalau kita ni seorang peminat fiqh contohnya. Kita nak kaji kitab Al-Um. Lalu kita mau pergi kepada kitab Al-Um. So apa benda yang kita nak kaji dalam kitab Al-Um ni? Kalau kita peminat hadis contohnya, kita pergi pada Sunan Abi Dawud ataupun Sunan Ibnu Majah ataupun mana-mana kitab hadis. Musnad Al-Firdaus ke, okay, Hilal Daruqutni ke. So kita pergi. Okay, dan apa kita nak buat pada kitab-kitab ni? So Imam As-Suyuti tengok, digariskan apa benda yang kita boleh buat dengan kitab-kitab yang terdahulu. Yang pertama kata Imam As-Suyuti bila menceritakan tentang apa lebihnya Lubabun Nuqul ni berbanding dengan kitab Asbabun Nuzul milik Al-Wahidi rahimahumullahu jami'an. Yang pertama Imam As-Suyuti kata ia lebih ringkas berbanding kitab Al-Wahidi. Lebih ringkas maksudnya dia tidak ada tatwilat, dia tak ada penerangan-penerangan yang berjela-jela, tak ada. Ringkas je. Imam Suyuti bawa riwayat, terangkan riwayat dah. Riwayat sahih tak sahih, ada ta'liqat, ada komen, dia akan cerita secara ringkas. Okey, berbanding dengan Al-Wahidi, sebab Al-Wahidi ni pakar bahasa, kita dah sebut dah. Dia bukan pakar riwayat, tapi dia pakar bahasa. So bila pakar bahasa ni, habislah dia lenggok benda tu. Dia goreng lah apa benda yang ada dalam riwayat tu. Tu nampak berbeza seorang pakar riwayat dan seorang pakar bahasa. Okey. Dua-dua hebat dalam bahasa Arab, masya-Allah. Ia lebih ringkas berbanding kitab Al-Wahidi. Walaupun ia lebih ringkas, tetapi yang kedua ia mengandungi lebih banyak riwayat-riwayat berbanding karya Al-Wahidi. Okey, Imam Suyuti dia kurangkan penerangan-penerangan, okey, syarah-syarah yang panjang lebar tu dibuang. Tetapi dia tambah riwayat-riwayat yang bagi dia Imam Al-Wahidi dia terlepas pandang pada riwayat ni. Okey. Okey, dan seterusnya apa yang Imam Suyuti buat? Imam Suyuti riwayat-riwayat ini disandarkan kepada pemilik asal. Ya, dan ini boleh kita buat. Mana kita pergi pada kitab-kitab yang kita rasa dalam ni hanya tidak ada nak kata apa? Tidak ada pengkelasan antara riwayat yang boleh diterima tak boleh diterima. Lalu kita pun ambil kitab tu dan kita namakan dia sebagai tahqiq ataupun takhrij. Okey, kita keluarkan riwayat-riwayat tersebut. Maksudnya riwayat ni datang daripada siapa? Riwayat ni datang daripada siapa? Itu yang kita buat. Kita bawa jalan dia. Okey, dalam periwayatan dia kita
bawa. Dan tentunya daripada kitab-kitab yang diiktiraf oleh para ahli ilmu. Okay. Kalau dalam Muqaddimah Lubabun Nuqul, maka Imam As-Suyuti rahimahullahu taala sebut nama kitab-kitab yang diambil. Ambil daripada kitab ni, Kutubus Sittah, kemudian ada Musnad Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Semua disebut nama kitab-kitab yang dia ambil riwayat-riwayat dalam dia. Maksudnya bayangkan kita ni dalam keadaan kita tekan je dekat keyboard ni, kita boleh tahu dah riwayat ni dekat mana. Tak payah susah-susah nak baca buku. Kita tekan nama perkataan ni, dia dah boleh keluar dah. Okey, riwayat ni dalam kitab ni, Tapi bayangkan Imam As-Suyuti nak lalu 15-16 kitab hadis, yang mana ada kitab tu berpuluh ribu hadis ada dalam tu, macam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad, bayang berapa banyak hadis, berapa puluh ribu hadis ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam Kutub Sittah, berapa ribu hadis ada dalam setiap satu Kutub Sittah tu. Dalam Sahih Bukhari ada berapa ribu hadis. Dalam Sahih Muslim ada berapa ribu hadis. Okay. So, nak katanya bahawa penatnya Imam As-Suyuti, dia nak bawa keluar buku Lubabun Nuqul ni bukan satu benda yang mudah. Macam Al-Wahidi tadi, kita lupa nak cerita bagaimana susahnya, walaupun nama kumpul riwayat, tapi bayangkan berapa banyak buku dia nak bawa keluar. Dia bukan macam kita sekarang. Kita sekarang benda yang mereka buat dalam masa sebulan, kita boleh buat dalam masa 3 hari. Itu nak kata dalam bab jamak lah, dalam bab menghimpunkan riwayat-riwayat. Berbeza masa, tapi tengok kualiti benda yang mereka hasilkan. Banding dengan kita. Kita hebat macam mana kita cari dalam masa sekejap pun, kita tak dapat nak menghasilkan karya yang sehebat mereka ni. Itu nampak keikhlasan mereka bila menuntut dan menyebarkan ilmu. Okay. Dan kemudian kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, riwayat-riwayat ini telah diberi penilaian sama ada ia sahih ataupun dhaif, diterima atau ditolak. Ada riwayat yang makbulah, ada riwayat yang mardudah, ada riwayat yang dhaif jalan dia, tetapi ada syawahid, ada benda-benda yang membantu menolak agar riwayat ini diterima. Jalan riwayat tu lemah, maknanya tak boleh dijadikan riwayat, tetapi oleh kerana banyaknya riwayat berkenaan benda yang sama, maka daripada benda tu ditolak terus jadi benda diterima. So ini benda yang boleh dipelajari dalam ulum hadis. Okay. So dan yang kelima, apa benda lagi yang Imam Suyuti buat dalam kitab dia? Terdapat penjelasan terhadap riwayat-riwayat yang zahirnya ada pertentangan. Okay. So bila Imam Suyuti bawa riwayat-riwayat pada ayat tertentu, nampak kata riwayat pertama ni ada masalah dengan riwayat yang kedua, ataupun riwayat pada ayat yang A ni dia tak sama, dia bertentangan, dia berlawanan dengan riwayat pada ayat yang ayat B. Okey, lalu Imam Suyuti dia akan cerita. Okey, sebenarnya tidak ada tentangan pun. Okey, tetapi maksud ayat yang ni adalah sekian, maksud yang ni adalah sekian. So itu kemahiran yang ada pada Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Okay, dan yang terakhir, apa yang Imam As-Suyuti buat adalah Imam As-Suyuti mengeluarkan riwayat-riwayat yang tidak sepatutnya berada dalam kumpulan Asbabun Nuzul. Okay, sebab ada penulis-penulis riwayat ataupun dalam riwayat Al-Wahidi sendiri, dalam kitab Al-Wahidi sendiri, Imam Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, apa dia buat? Dia masukkan qasasul Quran. Kisah-kisah Al-Quran dijadikan sebagai sebab nuzul ayat. Okey, so Imam Suyuti kata kisah adalah kisah. Macam mana kisah boleh masuk dalam asbabun nuzul? Maka Imam Suyuti dia keluarkan benda-benda yang tak sepatutnya berada pada pandangan Imam Suyuti, dia tidak sepatutnya digolongkan dalam asbabun nuzul. Ambil air, tak apa-apa. Air kosong. Ambil air kosong. Okey. Baik, okey, itu tokoh kita yang ketiga. Tokoh yang keempat. Tokoh yang keempat Al-Wadi'i. Okey, Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Okey, bagi yang mencari karya kontemporari, okey, Imam Al-Wadi'i adalah tokoh hadis, tokoh periwayatan yang ada pada zaman mutakhir ni. Sebab Al-Wadi'i meninggal dunia pada tahun 2001 atau 2002. Okey, baru je. Pada abad yang ke-20. Okey, Al-Wadi'i. Okey, bagi yang mencari karya kontemporari, maka sudah tentu ia banyak kerana perkembangan ilmu dan penulisan. Sudah tentu tertinggal.
Namun wajar untuk diketengahkan salah seorang yang memberi nafas keselamatan dan ketenangan di dalam ilmu asbabun nuzul, iaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau dilahirkan pada tahun 1352 Hijrah di Damaj, Yaman. Okey. Beliau membesar sebagai seorang yang berfahaman Syiah Zaidiyah, sehinggalah beliau diberi peluang untuk belajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki, lalu menyebabkan beliau beralih ke arah Sunni Salafi. Okey. So dia tak pelik sebab Yaman ni mazhab yang dominan adalah mazhab Syiah Zaidiyah. Mazhab yang dominan dia tak semestinya ramai. Tak ramai, yang ramai adalah Sunni, orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW. Okey. Syiah Zaidiyah ni tidaklah kita kata ramai, tapi dia dominan. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang banyak pusat-pusat pengajian ataupun pembesar-pembesar politik, ahli politician ni berfahaman Syiah Zaidiyah, menjadikan dia satu mazhab yang dominan. Okey, bila dia mazhab dominan, orang akan bergerak ke arah mazhab tu lah. So orang tak pergi mazhab lain. Macam contohlah, kalau yang dominan dekat Malaysia ni mazhab Syafi'i, orang akan pergi ke arah mazhab Syafi'i. Orang tak pergi mazhab lain. Okey, kalau pergi dekat Arab Saudi contohnya, mazhab yang dominan adalah mazhab Hambali. Lalu orang kat sana dia tak akan pergi pada mazhab lain sebab dia pergi pada yang dominan. Okey, melainkan kat tempat-tempat yang sederhana. Contoh di dalam Azhar, Al-Azhar kan. Dalam Al-Azhar ataupun dalam universiti-universiti yang ada dekat universiti Islam yang ada dekat UIA ke, dekat USIM ke, maka kita akan tengok kepelbagaian. Kepelbagaian. Sebab apa? Sebab tak ada mazhab spesifik. Tak ada orang yang kata masuk UIA mazhab Syafi'i, tak ada. Masuk USIM kena mazhab Hambali, tak ada. So bila keterbukaan tu ada, maka kita akan nampak kepelbagaian. Ada kadang-kadang solat dia baca kunut, ada yang tak baca kunut. So kita boleh, ada yang baca bismillah jahar, ada yang tak baca bismillah jahar. Okey, so kepelbagaian. Okey. Lalu bila dia dominan, maka membesarlah kebanyakan orang di Yaman dengan mazhab yang dominan, iaitu mazhab Syiah Zaidiyah. Okey. Dan bahkan Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala, dia mengiktiraf Syiah Zaidiyah ni adalah salah satu mazhab fiqh yang diiktiraf. Syiah Zaidiyah mazhab fiqh yang diiktiraf. Bagi Dr. Wahbah Zuhaili ada 9 mazhab fiqh yang diiktiraf. Kita hanya tahu 4 je. Tapi Dr. Wahbah kata ada 9 mazhab yang diiktiraf di dunia sekarang ni tentang berkenaan dengan mazhab fiqh. Okey. Lalu beliau berpegang dengan mazhab Syiah Zaidiyah ni sampailah diberi peluang untuk belajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki. Ma'had Al-Haram Al-Makki ni sampai sekarang masih ada lagi. Ya, maksudnya siapa, dia tak keluarkan diploma, dia tak keluarkan degree, dia hanya keluarkan sijil penghargaan atau sijil penyertaan. Okey, bagi orang yang dapat masuk Ma'had Haram Al-Makki. Tolong ambil air. Tak boleh. Okey. Okey, so dan dia tak ada had umur. Okey, Ma'had Al-Haram Al-Makki dia tak ada had umur. Dan dia tak terhad kepada rakyat Saudi. Walaupun dia utamakan rakyat Saudi, tetapi dia tak terhad kepada rakyat Saudi. Dan banyak orang, okey, kalau kita pergi dekat Mekah, kita tengok dekat dalam Masjidil Haram, kita tengok banyak sadiq kita panggil orang yang membersihkan masjid. Orang yang bersihkan masjid. Dan kalau pergi tanya pada orang yang bersihkan masjid, sebahagian daripada mereka datang bukan kerana nak bersihkan masjid, tapi kerana nak join Haram Makki. Cuma Arab Saudi dia strict sikit dalam bab memberi PR. Nak jadi student kena ada PR. Okay, kena ada dia punya visa dia. So Arab Saudi dia strict sikit dalam bab bagi visa, dalam bab PR ni. Menyebabkan ramai yang datang mula dengan bekerja. Start kerja dulu. Pergi kerja dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Dalam masa mereka bekerja, mereka berusaha untuk daftar masuk dalam ma'had mereka. Ma'had Al-Haram Al-Makki, Ma'had Al-Haram Al-Madani, dua-dua ada. Dekat Masjid Nabawi pun ada, dekat Masjidil Haram pun ada ma'had dia. Okey, cuma ma'had dekat Madinah ni saya tak pasti sebab last kali saya tanya hari tu dia hanya untuk Saudi saja. Sebab dia bagi duit poket sekali. Belajar free dan dapat duit poket sekali. Tapi Ma'had Haram Makki boleh. Okey, dan bahkan saya pernah bantu orang untuk masuk Ma'had Al-Haram Al-Makki. Okey, so ni Ma'had Al-Haram Al-Makki.
Okey, lalu Syekh Al-Wadi'i ni dia dapat peluang. Bila dia pergi, mungkin dia pergi buat umrah ke, dia pergi buat haji ke, ataupun ada tawaran pada dia untuk sambung belajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki. Lalu dia pergi. Sebab siapa tak nak belajar dekat Mekah? Siapa tak nak belajar kat Madinah? Sebab belajar tu mungkin kita boleh belajar dekat tempat-tempat lain, tapi nak dapat suasana dan kawasan yang mulia dan baik macam Makkah dengan Madinah ni, susah nak dapat. So bila dapat tawaran, maka kita pergi. Pergi ke Ma'had Al-Haram Al-Makki. Lalu bila belajar dengan syekh-syekh di Ma'had Al-Haram Al-Makki, maka beliau menyedari bahawa apa yang dipegang sebelum ni Syiah Zaidiyah adalah bukan benda yang bersandarkan ataupun bersumberkan daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW. Maka kerana itu beliau mengubah arah tujuan, arah pegangan prinsip hidup dia daripada Syiah Zaidiyah pergi kepada Sunni yang menisbahkan diri kepada Salafi, golongan Salafus Salih. Beliau terkenal sebagai seorang pakar dalam bidang hadis. So, kalau kita tengok tadi semua daripada atas sampai bawah tadi, mula daripada Al-Wahidi. Cuma Al-Wahidi ni dia ajaib sikit. Sebab dia bukan pakar dalam bidang riwayat, tapi dia minat nak kumpulkan. Mungkin sebab dia bila menulis tafsir tu, dia rasa seronok nak kaji tentang asbabun nuzul, lalu dia pun kumpullah riwayat-riwayat dan asbabun nuzul. Adapun yang lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti rahimahullah taala dan Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an, maka mereka ini adalah pakar-pakar dalam periwayatan. Mereka lebih dikenali dalam dunia hadis berbanding dalam dunia Al-Quran. Okey. Antara anak murid Syekh Al-Wadi'i rahimahullah taala yang terkenal pada ketika ini adalah Syekh Mustafa Al-Adawi. Okay, Syekh Mustafa Al-Adawi ni salah seorang rujukan rujukan dalam nak mengetahui hadis tu sahih atau tidak. Okay, perawi ni boleh dipakai atau tidak. Maka salah seorang dia adalah Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Al-Wadi'i telah membuka Darul Hadis Dammaj. Okay, dan ramai pelajar Malaysia yang sempat bersama di Darul Hadis Dammaj. Ini pusat penyebaran ilmu hadis yang utama di Yaman. Okay, kalau kat Yaman ni, sama ada orang pergi belajar kat Sana'a, ada dua universiti dekat situ, ada Jami'ah Iman, yang mana Jami'ah Iman dah hancur dah, dihancurkan oleh Zaidiyah ni, Syiah Zaidiyah bila mereka nak rampas kuasa dekat Yaman. Okay, dan satu lagi Jami'ah Ulum wa Teknologia. Itu pun boleh belajar dekat situ. Dan antara tempat belajar yang baik di Yaman adalah Darul Hadis di Dammaj. Okay. Kepakaran beliau ini digunakan untuk melakukan penelitian ke atas karya-karya para ahli ilmu sebelumnya, terutama karya-karya yang bercampur riwayat-riwayatnya antara yang diterima dan ditolak. Okay, maka Syekh Al-Wadi'i dia pergi pada kitab Al-Wahidi. Kerana kitab Al-Wahidi dicampurkan riwayat-riwayat, dan dia pergi pada kitab Jalaluddin As-Suyuti, Lubabun Nuqul. Lalu dia menghasilkan satu kitab daripada gabungan riwayat-riwayat yang ada pada beliau. Syekh Al-Wadi'i meninggal dunia pada tahun 1422 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 2001. Okey. Seterusnya. Okey, ini kitab dia. Kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Wadi'i adalah kitab As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul. Okey, di mana salah satu kelebihan kitab ini adalah dalam dia hanya riwayat-riwayat yang sahih sahaja. Hanya riwayat-riwayat sahih. Maksudnya kita buka buku ni, kita tak perlu dah nak cek. Tak perlu dah nak cek riwayat ni betul ke tak, boleh pakai ke tak boleh pakai. Tak ada. Sebab dia hanya mengumpulkan riwayat-riwayat yang dah dipastikan kesahihan dia. Sebab tu bila saya sebut tadi tentang Syekh Al-Wadi'i, dia memberi nafas ketenangan dan keselamatan. Kalau sebelum ni orang baca kitab Suyuti, orang baca kitab Al-Wahidi, orang jadi ni sahih ke tak sahih, boleh pakai ke tak boleh pakai ni. Okey, orang jadi serba salah. 50-50 nak guna pakai yang mana. Nak cerita ke riwayat ni atau tak nak cerita riwayat ni. Tapi bila buka je As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, maka orang tak perlu nak pertikaikan lagi. Maksudnya apa-apa riwayat yang dalam tu, ia adalah riwayat yang sahih. Okay. Yang menghimpunkan asbabun nuzul yang sahih sahaja. Okay. Apabila kumpul asbabun nuzul yang sahih sahaja, menyebabkan cerita tentang asbabun nuzul hanya ada pada 56 surah sahaja. Okay, 56 surah saja daripada keseluruhan 114 surah Al-Quran, maka hanya ada 56 sahaja surah yang riwayat-riwayat dalamnya sahih.
Okey. Tetapi baki surah 114 tolak 56 berapa? 70 lebih. Tak, 60 lebih. 68. 68 ke 58? 58. Okey, 58 surah lagi riwayat-riwayat yang ada dan bercerita tentang surah-surah tersebut adalah riwayat yang tak sahih. Okey, so ini kelebihan kitab As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul. Okey. Itu seorang. Okey. Kemudian kita pergi pada tokoh yang kelima. Okey, ni tokoh yang terakhirlah, yang ramai lagi tokoh tapi kita cerita yang mana yang famous. Yang famous dan terkenal. Okey, dan oleh kerana kita di Malaysia, maka kita tak dapat larilah daripada cerita tentang buku Asbabun Nuzul yang ditulis oleh orang Malaysia. Okey. So, buku ni Asbabun Nuzul. Apa dia punya panjang dia adalah memahami peristiwa memandu pentafsiran. Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. So, buku ni ditulis oleh dua orang. Ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Yusof dan juga oleh seorang penulis lagi nama dia Muhammad Mukhlis. Okay, Prof. Datuk Dr. Zul ni merupakan bekas pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Okay, beliau menghasilkan buku ni bersama Muhammad Mukhlis, mungkin anak murid dia. Okay. Buku ini bermanfaat untuk penceritaan mengenai Asbabun Nuzul. Tetapi pembacanya perlu berhati-hati terhadap dua perkara. Tak apa, kita tengok tu kejap lagi. Okay. Buku ni dalam pasaran ada dua jenis. Okay, kalau kita tengok dekat sini ada dua jenis. Satu edisi lama, satu edisi kemas kini. Okay. Edisi lama, apa masalah pada edisi lama sehingga kita kemaskinikan dia? Okey, pertama, buku ini mendatangkan riwayat-riwayat tetapi ia bersifat jamak. Macam Al-Wahidi juga. Dia menghimpunkan. Okey. Tapi dia jadi kritikan pada sekarang. Kenapa? Sebab pada zaman Al-Wahidi susah kita nak tahu riwayat ni okey ke tak okey, betul ke tak betul, sahih ke tak sahih. Tambah lagi Al-Wahidi bukan seorang pakar dalam periwayatan. Okey. Tetapi pada zaman sekarang kita dah boleh tahu satu riwayat tu sahih atau tidak. Lalu apabila kita tulis buku yang tidak menceritakan tentang keadaan riwayat sahih atau tidak, maka ia akan mengundang kritikan. Okey, dia akan mengundang kritikan. Walaupun penulis dia dah bagi tahu pada permulaan bahawa dia menghimpunkan, okey, menghimpunkan berdasarkan syarat Al-Wahidi. Syarat Al-Wahidi hanya riwayat, kan? Jadi Wahidi kata asal benda tu riwayat je, dia bawa datang dalam kitab dia. Dan itulah syarat yang diguna pakai oleh Prof. Dr. Zulkifli ni dan Muhammad Mukhlis dalam menulis kitab mereka. Okey. So, kelebihan dia adalah orang boleh tahu, oh riwayat ni ada dalam kitab mana, riwayat ni ada dalam kitab mana. Tapi orang tak boleh nak bezakan. Riwayat ni sahih ke tak sahih ke, boleh diterima ke tak boleh diterima ke, orang tak boleh nak bezakan. Itu masalah dia. Masalah yang kedua, okey, terjemahan terhadap riwayat-riwayat ni perlu diteliti semula. Okay, bahkan saya baca sendiri kitab edisi yang lama ni, maka ada beberapa bentuk penterjemahan yang boleh diperbaiki. Kita tak adalah kata salah, total salah. Tapi dia boleh menyebabkan salah faham. Dia benda yang paling dahsyat sekali dalam baca buku orang. Kalau tak faham tak apa. Okey lagi tak faham. Tapi salah faham. Itu masalah yang paling besar. Yang menyebabkan orang Islam berpecah dan berbalah ni adalah kerana salah faham. Salah faham yang buat gaduh. Bila baca hadis ni, Nabi cerita bab lain, dia faham lain. So jadi masalah. Ayat Al-Quran cerita benda lain, dia faham benda lain. So itu salah. Kalau tak faham, kita boleh terangkan. Tapi kalau salah faham, masalah. Okey, lalu sebab tu kita kata terjemahan-terjemahan perlu disemak semula. Okey, perlu disemak semula kerana untuk mengelakkan salah faham terhadap makna asal riwayat. Okey, walaupun bagaimanapun, okay, tengok, saya ceritakan bahawa sudah ada edisi kemas kini. Okay, dan dua-dua edisi ni, edisi lama dan edisi kemas kini, boleh didapati di Shopee. Bukalah Shopee. Harga tak lebih daripada RM60 insya-Allah. Okay, mungkin dalam 50 lebih lah, 54, 55 ataupun RM59 maksimum ke. So, dua-dua kitab ni ada di Shopee. Okey. Baik. Mungkin sudah ada penambahbaikan terhadap dua perkara yang diutarakan ni. Sebab yang edisi kemas kini ni saya tak sempat tak dapat lagi. Okey, dah beli tapi tak sampai lagi. Dekat Shopee mungkin salah pilih dia punya seller. Okey, baik.
Okey. Tokoh-tokoh lain yang turut memberi sumbangan di dalam ilmu ini adalah Abdul Rahman ibn Fittis dengan ta Fittis, Al-Qurtubi Al-Maliki dan kitabnya Al-Qasas wa Al-Asbab allati nazala min ajliha Al-Quran. Okey. Imam Ibn Fittis ni datang sebelum Al-Wahidi lagi. Ibn Fittis dia datang sebelum Al-Wahidi. Ya, dan Imam Ibn Fittis dia campurkan, bagi dia Al-Qasas, cerita-cerita dalam Al-Quran adalah sebab-sebab penurunan ayat Al-Quran. Okay, so ramai yang tak bersetuju, antaranya adalah Suyuti rahimahullahu taala, dia tak setuju dengan konsep ni. Okay, yang kedua, Abul Muzaffar Muhammad bin As'ad Al-Iraqi Al-Hanafi. Okay, yang ni pun dia tulis kitab dia Asbabun Nuzul wal Qasasul Furqaniyah. Okay, Abu Muzaffar Muhammad bin As'ad. Okay. Dan kemudian yang ketiga Abul Faraj Ibn Al-Jauzi dan kitabnya Asbabun Nuzul. Bila tengok ni jangan pelik. Arab dia berbeza. Kalau Faraj dengan ra yang berbaris atas, Faraj maksudnya kelapangan, keluasan. Okay, itu Faraj. Tapi kalau ra tu mati, barulah apa yang kita fahami dalam bahasa Malaysia. Okay. Tapi kalau Abul Faraj maksudnya, Al-Faraj tu maksudnya keluasan, ketenangan. Dia lawan kepada kesempitan. Dan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala adalah seorang yang sangat terkenal. Okey, kalau kita nak bab-bab yang menghidupkan hati, okey, dalam bab-bab yang mengelakkan gangguan syaitan, benda-benda yang penuh dengan nasihat, cerita-cerita lawak tapi bukan level MLM, lagi hebat daripada MLM, cerita-cerita lawak yang mendatangkan manfaat, maka boleh cari karya-karya Ibnu Jauzi. Talbis Iblis, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Okey, bahkan dalam Al-Quran pun banyak karya-karya Ibnu Jauzi. Ada Asbabun Nuzul, ada An-Nasikh wal Mansukh dalam Al-Quran. Semua ada Ibnu Jauzi. Mungkin kalau diberi kesempatan saya akan cerita tentang Nasikh dan Mansukh karya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Okay, dan antara orang lain yang banyak memberi sumbangan dalam Asbabun Nuzul adalah Fakhruddin Ahmad bin Ali Al-Kufi, dan kitab dia Sababun Nuzul fi Tablighir Rasul. Maksudnya Tablighir Rasul maksudnya hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sababun Nuzul yang dihimpunkan daripada Tablighir Rasul, daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Okay, dan yang kelima Zainuddin Abdul Rahman bin Ali Al-Maqdisi Asy-Syafi'i dan kitabnya Madadur Rahman fi Asbabi Nuzulil Quran. Okay, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan asbab nuzulil Quran, karya Zainuddin Abdul Rahman bin Ali Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Mana pergi? Okey. Okey, dan seterusnya yang keenam adalah Salim bin Aid Al-Hilali. Salim bin Aid Al-Hilali adalah anak murid kepada Nasiruddin Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dan Salim bin Aid Al-Hilali, kitab dia sekarang ni dianggap sebagai ensiklopedia. Kalau tadi Al-Wahidi dikumpulkan, kemudian Al-Suyuti dia tambah, dia tolak, dan kemudian ada kontemporari, ada Profesor Dr. Zul pun dikumpulkan dalam berapa ribu muka surat kitab dia tu. Okey, tapi tak ada orang yang kumpulkan sehebat Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala, dan kitabnya Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab. Kitab ini adalah Britannica, ensiklopedia dalam Asbabun Nuzul. Okay, siapa ada kitab ni dia boleh tenang dan relax. Daripada mula Al-Fatihah sampai habis Minal Jinnati wan Nas, semua riwayat yang berkaitan dengan Asbabun Nuzul semua ada dibawa oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala, masih hidup lagi alhamdulillah. Okey. Okey, masya-Allah. Okey, seterusnya kita akan pergi pada kaedah-kaedah berinteraksi dengan Asbabun Nuzul. Okey, tapi tengok masa pun kalau kita nak masuk benda ni panjang cerita dia ni. Okey, sebab kita akan cerita tentang riwayat, macam mana kita nak terima riwayat, nak tolak riwayat dalam Asbabun Nuzul, dan ada kaedah yang al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Semua kena cerita panjang ni. Okey, dan ada contoh-contoh dia. Okey, dan cara bagaimana kita jumpa pertentangan dalam riwayat. Ini memang seronok kalau kita nak cerita. Cuma dia akan ambil masa untuk kita memahami je dan nak nak membolehkan kita melaksanakan dia.
So kita tak nak kita tahu sahaja, tapi kita mampu bila kita pergi pada riwayat-riwayat ni, kita tahu riwayat ni asbabun nuzul, riwayat ni bukan. Nanti bila saya cerita nanti orang dah tahu dah, ni bukan asbabun nuzul, ni asbabun nuzul. So kita nak dapat macam tu insya-Allah. Okay, jadi insya-Allah mungkin pada sesi akan datang sepatutnya saya nak habiskan kaedah-kaedah berinteraksi dengan asbabun nuzul pada sesi kali ni, tapi kita mungkin tiada kesempatan masa. InsyaAllah kita akan pergi pada sesi yang akan datang. Pada sesi yang akan datang kita akan duduk dengan kaedah-kaedah berinteraksi, dan insya-Allah jika ada keluasan masa pada sesi yang akan datang, kita akan mula. Okey, kita akan mula dengan ayat pertama. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah yang akan menceritakan tentang asbabun nuzul. Kerana dalam surah Al-Fatihah kita tak jumpa riwayat yang bercerita tentang asbabun nuzul, melainkan mungkin kita akan cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagaimana apa sebab turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebab, tapi kita tak boleh nak kata ia adalah satu sebab. Kenapa? Kita akan tengok nanti pada sesi yang akan datang. Lalu saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat setia bersama dengan Akademi Tadabbur pada hari Jumaat. Bukan hanya hari Jumaat, kita ada jadual panjang sepanjang minggu. Okey, bersama Akademi Tadabbur, maka lazimilah Akademi Tadabbur. InsyaAllah dapat manfaat yang banyak. Kita boleh dapat dan boleh sebarkan manfaat dan kebaikan ni. Dan seterusnya, sebelum saya lupa, satu benda yang saya kagum dengan Akademi Tadabbur ni, okey, sebelum ni bila orang buka Akademi Tadabbur, biasanya dia bergerak berdasarkan kepada yuran. Bila sebut akademi ni maksudnya sekolah, maksudnya orang datang bayar yuran. Tapi bila saya bersama dengan Akademi Tadabbur, satu benda yang saya kagum dan terkejut adalah akademi ni bergantung sepenuhnya daripada sumbangan orang ramai. Bergantung sepenuhnya pada sumbangan orang ramai. Okey. Oleh kerana dia bergantung pada sumbangan orang ramai, maka saya buka peluang, terutama dalam bulan Zulhijjah ni, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana Nabi SAW bagi tahu tidak ada amalan yang lebih baik melainkan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey, lalu ambil peluang dalam 10 hari pertama, selain kita berzikir, selain kita solat qiyamul lail, selain kita berpuasa, maka banyakkan infakkan harta, bersedekah, pergi berwakaf harta. Dan antara tempat yang kita boleh berwakaf dan bersedekah adalah pada tempat-tempat yang mengajarkan ilmu yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah Akademi Tadabbur Malaysia ni. InsyaAllah dengan bantuan tuan-tuan dan puan-puan dan perkongsian kebaikan yang ada, insyaAllah kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan akademi ini agar dia dapat berkembang dan dapat menyampaikan ilmu yang lebih banyak dan capaiannya lebih luas kepada seluruh masyarakat di Malaysia, insyaAllah. Okay, jadi jazakumullah khairan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar dan sudi bersama-sama dengan saya dan Akademi Tadabbur Malaysia pada petang ini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat, hari yang sama pada minggu hadapan, masa yang sama jam 3 petang. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.